Assalamualaikum, apa kabar? Anda bersama saya Dizol di channel Santai Physics untuk mempelajari, untuk mengenali ilmu fiziks yang mana kita akan menggunakan silibus tingkatan 4 sekolah menengah. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekanlah butang like dan subscribe dan share kepada lebih ramai orang di luar sana video ini. Jom kita mulakan. Tajuk kita hari ini merangkumi fiziks tingkatan 4. Fiziks tingkatan 4 ni. Kalau yang belum ada lagi salinan soft copy buku teks tingkatan 4 ini, baik sama ada dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris, boleh dapatkan di internet. InsyaAllah saya akan sediakan link download di ruang description. Okey. Fiziks tingkatan 4 ni kita ada banyak tajuk-tajuk utama, bab-bab utama. Hari ni kita nak fokus bab 1 dan dalam bab 1 tu sendiri ada sub chapter dalam tu. Jadi insya-Allah saya dah pecahkan video-video ni mengikut episod-episod dia. Hari ni tajuk yang kita akan tengok adalah ni. Bab 1 pengukuran. Dalam bab 1 ni ada pula anak-anak dia. Jadi kita nak tengok dulu. Bab pertama dalam fiziks tingkatan 4 adalah berkaitan pengukuran. Tapi kenapa berkaitan dengan pengukuran? Sebabnya fiziks, maksud fiziks tu adalah sains di sekitar kita. Apa yang kita nampak kita nak ukur. Apa yang kita nampak, kipas, lampu, kelajuan kereta yang sedang bergerak, kita nak mengukurnya. Itu adalah fiziks sebenarnya. Secara ringkas lah. Okay. So bab 1 ni ada berapa subtopik dalam dia. Okey. Dalam tajuk pengukuran kita ada 1.1 kuantiti fiziks dan 1.2 penyiasatan saintifik. Hari ini kita nak fokus kepada kuantiti fiziks sahaja. Okey. Apa itu kuantiti fiziks? Tadi fiziks adalah sains yang mana di sekeliling kita nak mengukurnya. Kita nak lihat panjang pembaris, kita nak mengenal suhu yang ada sekarang di sekeliling kita. So kita mengukur. Itulah kenapa tajuk pengukuran ni tajuk yang pertama. Kira macam basic lah. Okay? Kira macam basic. Baik. Dalam tajuk kuantiti fiziks ni akan ada dia punya target ataupun aim, yang mana selepas habis video ni insya-Allah murid-murid ataupun ibu bapa yang berada depan video ini, yang menonton sekarang ni, dapat buat benda ni. Yang pertama apa? Menerangkan kuantiti fizik. What is quantity physics? Hopefully after you watch this video till the end, okay, anda dapat menerangkan balik. Panggil adik-adik kecil yang darjah 5, darjah 4. Brother, come here. Let me explain to you what is physics quantity. Okay. Yang kedua, kita dapat menerangkan dengan contoh kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Don't get overwhelmed. Jangan rasa apa benda pula ni. Sekejap lagi insya-Allah saya akan cuba explainkan apa itu kuantiti fiziks dan kuantiti terbitan. Aim yang ketiga, memerihalkan kuantiti terbitan dalam sebutan kuantiti asas dan unit asas SI. Apa benda ni? Sekejap lagi. InsyaAllah tak lama dah kita akan cuba faham. At the end of this lesson, kamu dah boleh kira. Kuantiti terbitan tu yang mana asalnya adalah kuantiti asas. Okey. Dan menerangkan dengan contoh apakah itu kuantiti skala, apakah itu kuantiti vektor. Dah pening dah ni. Jangan macam tu. Okey, so senang je. Kita ada 4 target yang kita nak selesaikan hari ini. Okey, first kali, apa itu pengukuran? Tadi saya sebut fiziks ni adalah sains yang mana di sekeliling kita nak ukur. Kita nak ukur ketinggian sesebuah bangunan. Okey, arus elektrik yang lalu. Ada macam-macam lagi. So fiziks ni melibatkan benda yang boleh kita ukur. Itu adalah fiziks. Okey. Pengukuran adalah satu kaedah untuk kita menilai ataupun menentukan
quantity physics. Anything, apa itu quantity physics? Ni, quantity physics tu apa? Mengandungi magnitude dan unit serta kuantiti yang boleh diukur. Apa sahaja yang kita ada di sekeliling kita yang kita boleh ukur, itu adalah kuantiti fizik. Dan kuantiti fizik ni ada magnitude, ada unit. Contoh, kita ambil saiz kasut, panjang kasut. Panjang kasut kita daripada hujung sampai ke hujung 15 cm. So 15 itu adalah contoh kepada magnitude dan unit dia adalah centimeter. Dua-dua ni tadi adalah satu kuantiti physics. Dan dia boleh diukur. So kita jadikan dia sebagai kuantiti physics. Okey. Ingat tadi dia ada unit tu, sentimeter. Kalau pernah tengok jarak antara Kuala Lumpur dengan Alor-Setar 400 ke 500 kilometer. Kilometer itu adalah unit. Tadi sentimeter, sekarang kilometer. So berapa banyak unit kita ada? Kita akan tengok nanti. Okey, unit ni kita pecahkan, boleh dipecahkan kepada dua jenis. Kalau generasi sekarang ni, kita dah terbiasa sentimeter, kilometer, 1 liter, mililiter, kilogram, gram, Kelvin, Kelvin mungkin jarang lah sebab selalu kita guna Celsius. Okey, semua unit-unit ni dikategorikan dalam, kita sebut unit metrik. Ada satu lagi nama dia imperial. Mungkin masa zaman-zaman penjajahan British, kita punya nenek-nenek kita, atuk-atuk kita, dia selalu sebut jarak daripada kampung ni ke kampung sana 2 batu, 3 batu, ataupun dia ukur satu panjang tu menggunakan inci. Generasi sekarang dah terbiasa guna unit metrik. Imperial masih lagi digunakan. Contoh di US, di UK masih ada, tapi untuk fiziks, untuk mata pelajaran sains, kita menggunakan metrik. Dia seragam. Seragam seluruh dunia. Okey, untuk keseragaman kita menggunakan metrik. Okey, clear. Okey, sekarang jom kita lihat satu keping gambar ni yang mana saya dapat daripada internet. Dalam gambar ni kita dapat lihat dengan jelas ada sebuah jambatan. Okey. Apa yang kita dapat lihat dalam gambar ni? Okey, cuba kita kenal pasti kuantiti fiziks yang ada dalam gambar ni. Tadi di mula awal-awal video ni saya sebut fiziks adalah sains di persekitaran kita, yang mana kita nak tahu kuantiti, suhu, macam itulah kan. Okey, jadi dalam gambar ni rasa-rasa boleh kenal pasti tak kuantiti fiziks yang ada? Kalau dengan sepintas lalu dapat kenal pasti, maksudnya insya-Allah kamu dah faham sikit-sikit berkaitan fiziks ni. Cuba tinggalkan di ruang komen apa kuantiti fiziks yang kamu nampak. Okey, jom kita tengok. Panjang jambatan. Panjang itu adalah kuantiti fiziks. Lagi apa? Jisim jambatan. Mestilah dia ada jisim dia kan. Okey. Kemudian suhu persekitaran. Ni waktu senja ke waktu sunrise? Okey, ada suhu yang berbeza. Okey. Kemudian kalau kita dapat lihat kat situ air tu, isi padu dia tu, kuantiti fiziks juga tu. Kemudian atas jambatan tu sendiri ada kenderaan, ada kereta yang sedang bergerak. Kelajuan kereta, halaju kereta, itu pun adalah kuantiti fiziks. Baik, sekarang ni kita nak lihat kuantiti fiziks ni macam mana kita nak kategorikan dia untuk lebih mudah faham. Okey, kuantiti fiziks dia dibahagikan kepada dua jenis yang utama, iaitu kuantiti asas dan juga kuantiti terbitan. Kuantiti asas ni apa? Kuantiti fiziks yang tak boleh ditakrifkan dalam sebutan kuantiti fiziks yang lain. Dalam bahasa yang lebih mudah faham, dialah yang paling kecil. Bukan maksudnya magnitude, dia dah tak boleh nak dibahagikan jadi kuantiti lain. Dia dah tak boleh tukar dah jadi kuantiti lain. Dia adalah kuantiti asas. Ada berapa? Sekejap lagi kita tengok. Selain daripada itu, dan selain daripada kuantiti asas ni, kita ada kuantiti terbitan.
kuantiti terbitan ni adalah kuantiti fizik yang terbentuk hasil daripada gabungan kuantiti-kuantiti asas tadi. Sama ada secara darab ataupun secara bahagi ataupun kita campur, ambil sekejap darab sekejap bahagi, kita gabungkan dua-duanya. Itu adalah kuantiti terbitan. Jom kita tengok contoh dia. Okey. Kuantiti asas contohnya ada 7 dekat sini. Silibus sebelum ni kamu murid-murid sebelum ni ada 5. Sekarang dia dah upgrade dah. Ada 7. Okey. Yang pertama panjang. Okey. L tu adalah simbol dia. Simbol kepada kuantiti fizik panjang. Dan M yang dalam kurungan tu adalah simbol kepada unitnya. Sekejap lagi kita insya-Allah saya cuba jelaskan dengan lebih senang. Okey, kita ada jisim. Okey. Simbol dia M. Kita ada masa, simbol dia T kecil, suhu T besar, tapi unit suhu bukan Celsius ya, Kelvin. Arus elektrik, okey, I, keamatan berluminosity LV, kuantiti jirim N. Yang dalam kurungan tu semua adalah simbol kepada unitnya. Okey, ini 7 kuantiti asas yang ada. Daripada 7 ni kita darab, kita bahagi ataupun kita gabungkan kedua-duanya, darab dan bahagi ni, kita akan dapat kuantiti terbitan. Ini contoh-contoh lah. Saya bagi 5 kat sini. Ada banyak lagi. Okey, luas. Okey, hasil daripada panjang darab panjang. Isi padu hasil darab panjang darab dengan panjang darab dengan panjang 3 kali. Ketumbatan pula hasil daripada jisim. Okey, jisim kita bahagi dengan V ataupun isi padu yang atas tu. So dia gabung kat situ. Kita boleh dapatkan laju, kita dapatkan pecutan. So kuantiti terbitan bukan ada 5 saja, ada banyak lagi. Okey, dekat sini kita ada satu jadual yang tak lengkap lagi. Okey, dalam jadual ni saya dah senaraikan ke 7 kuantiti asas. Ada panjang, jisim, masa, arus elektrik, suhu mutlak, keamatan berluminosity, kuantiti jirim. Okey, sekarang ni apa yang murid-murid perlu lakukan, download PDF ni dekat ruangan description, cuba selesaikan. Simbol kuantiti dia. Untuk panjang saya bagi contoh kat atas tu. L, unit SI. Unit SI ni adalah unit standard international yang mana semua ahli fizisis akan guna bila nak buat calculation. So mana-mana saintis daripada Amerika, daripada Europe, daripada Asia, daripada Australia, bila dia nak comparekan measurement, senang sebab unit yang sama. Okey, unit dalam panjang adalah meter dan simbol kepada unit tersebut adalah M. Cuba kamu senaraikan lagi simbol kuantiti untuk lain-lain kuantiti asas ni. Okey. Okey. Tadi kita dah lihat jadual yang mana dalam tu ada kuantiti asas. Sekarang kita lihat jadual yang ada kuantiti terbitan. Saya senaraikan 6 kuantiti terbitan dekat sini. Ada rumus, ada hubungan dengan kuantiti asas, ada simbol untuk unit SI dia. Okey, kita ambil satu contoh yang dekat atas sekali, luas. Rumus dia adalah L2 ataupun panjang darab panjang. Okey, simbol dia adalah M kuasa 2. Jadi download juga PDF yang saya bagi tadi. Okey, senaraikan yang lain, cuba lengkapkan. Okey, cuba lengkapkan. InsyaAllah boleh rujuk buku teks, tak ada masalah. Okey, kalau masih lagi tak faham, tinggalkan komen di ruang yang disediakan dekat bawah tu. Okey, baik. Tadi okey, kita dah lihat kuantiti fizik ni boleh dibahagikan kepada kuantiti asas yang paling basic. Kemudian daripada basic tu kita boleh dapatkan banyak lagi, sebab tu kita namakan dia kuantiti terbitan. Kita juga kena tahu yang kuantiti fizik ni juga dibahagi kepada 2 jenis yang utama selain daripada kuantiti asas, kuantiti terbitan tadi, juga dibahagi kepada jenis yang kuantiti skala, okey, dan juga yang kuantiti vektor. Apa maksud skala dengan vektor ni? Jangan complicatedkan diri anda. Mudah je sebenarnya. Okey, kuantiti skala adalah mana-mana kuantiti fizik yang hanya mempunyai magnitude.
Hanya mempunyai magnitude. Magnitude tu macam mana nak tahu? Senang, yang ada nombor tu lah. Contoh, panjang satu pembaris adalah 30 cm. 30 tu magnitude dia. Unit dia centimeter. Okey. Satu lagi kuantiti adalah kuantiti vektor, yang mana dia ada dua-dua magnitude dan juga ada arah. Arah mana kena pergi, berapa magnitude dia, itu kategori kuantiti vektor. Okey, kita lihat contoh dia, jom. Okey. Untuk kuantiti skala, kita ada jarak, okey, laju, masa, jisim dan tenaga. Okey, laju ni adalah daripada point A kepada point B, berapa jarak dia, kita bahagi dengan masa yang diambil. Tak kisah pun arah mana. Sebab tu dia masuk dalam kategori kuantiti skala. Satu lagi contoh untuk contoh lain untuk kuantiti vektor adalah sesaran. Sesaran ni, okey, sesaran ni sama juga macam laju tadi. Sesama juga macam jarak, tetapi dia melibatkan arah. Contoh, daripada point A ke point B, arah utara. Itu jadi sesaran. Kita tak sebut dah jarak. Sama juga hal laju dengan laju. Hal laju ini adalah daripada satu point kepada jarak satu point kepada satu point, tetapi arah yang sama dibahagi dengan masa yang diambil. Okey. Nanti insya-Allah kalau saya sempat, saya akan cuba buat contoh lah kalau ada yang tak faham. Kalau ada yang faham, kita teruskan. Okey. Alright. So selain daripada tu kita ada berat. Okey, berat kilogram darab dengan graviti tadi tu menghala ke bawah. Itu arah dia. Kemudian daya, kita menarik sesuatu kotak ataupun menolak sesuatu. Okey. Kita dah bagi magnitude kekuatan kita tu. Okey. Tapi dia ada arah perginya. Pecutan pun sama. Baik. So kat sini last, kita nak sampai penutup dah. Almost ending dia. Ada satu soalan. Okey. Ada satu soalan yang melibatkan kuantiti skala dengan kuantiti vektor. Zaid menggunakan 10 Newton daya untuk menolak sebuah peti 8 meter ke arah kanan dalam masa 5 saat. Dia kemudian meletakkan peti di atas penimbang. Okey, so tadi dia tolak peti tu 8 meter ke arah kanan dalam masa 5 saat. Kemudian dia meletakkan peti di atas penimbang. Angkat peti tu, letak atas penimbang. Penimbang menunjukkan berat kotak ialah 40. Berat kotak 40. Jisimnya ialah 4 kilogram. Zaid kemudian menarik semula kotak sejauh 5 meter. Okey. Pause video ni, kemudian cuba senaraikan yang manakah kuantiti skala, yang manakah kuantiti vektor. Pause sekarang. Okey. Harap-harapnya dah dapat jawab lah kan. Okey, jom kita tengok. Okey, jom kita tengok. Daya 10 Newton ke kanan. Antara yang kita dapat abstrak daripada situ. Sesaran 8 meter ke kanan. Berat 40 Newton. Masa 5 saat. Jisim 4 kilogram. Jarak 5 meter. Ini adalah kuantiti fizik yang ada di dalam soalan tadi. Dan tugas kamu mengeluarkannya dan mengklasifikasikan yang mana kuantiti skala, yang mana kuantiti vektor. Jadi yang daya 10 Newton ke kanan adalah vektor. Sesaran 8 meter ke kanan, vektor. Berat 40 Newton, vektor. Dan selebihnya tu, masa 5 saat, jisim 4 kilo, jarak 5 meter adalah kuantiti skala. Kalau dapat jawapan yang betul, pat yourself. Okay. So rasanya sampai di sini sahaja untuk, dah sampai, dah habis dah. Okay. Sampai di sini sahaja tajuk 1.1 pengukuran. Jadi next video lepas ni akan kita masuk 1.2 penyiasatan saintifik. Okey, sampai di sini saja. Sehingga berjumpa lagi. Jangan lupa please tekan butang like,
subscribe dan share video ini supaya saya pun bersemangat bila ada komen-komen yang positif, komen-komen yang nak tahu tentang fizik ni bila kita baca balik nanti kan. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.